Jika ada peluang dan ruang, keluarlah melihat dunia luar kerana pengalaman yang akan diperolehi amat berharga. Pulau Pinang merupakan sebuah negeri di bahagian utara semenanjung Malaysia. Ia terbagi kepada dua bahagian iaitu seberang pulau dan seberang perai. Negeri ini dapat dihubungkan dengan jambatan dan perkhidmatan feri. Pulau Pinang merupakan penempatan British yang pertama di semenanjung Malaysia ini. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Nurmala NBS. Kali ini kita jalan-jalan di Pulau Pinang. Okey, first kali saya kongsikan tempat penginapan. Kami menginap di Wow Hotel. Hotel ini terletak di Georgetown dan tidak jauh daripada bangunan Komtar. Kira kalau nak pergi bangunan Komtar tu jalan kaki je. Inilah view pada waktu malam dari hotel ni. Cantik kan pemandangan Pulau Pinang? Bilik yang saya duduk ni menempatkan dua katil single dan jom kita tengok toiletnya. Berkonsepkan moden, nampak sinki pun lain je. Cantik sebenarnya. Okey, lepas dia check in, saya terus pergi ke Penang Hill ataupun dipanggil Bukit Bendera. Tempat ini merupakan bukit peranginan tertua sekali di Malaysia. Kalau dahulu tempat ini hanya boleh dikunjungi dengan menaiki kuda, tapi kini dah ada kereta kabel Swiss yang moden dan berhawa dingin dan boleh membawa penumpang naik ke atas lah. Masa saya sampai ni waktu petang dan pengunjung pun tak ramai. Jadi senang aja, tak perlu nak beratur panjang. Bila kereta kabel ni sampai je, boleh terus naik. Tempoh perjalanan kereta kabel ini adalah antara 5 hingga 7 minit sehala. Dia panjang dan ada landasan lah, boleh nampak macam ni rupa landasan dia. Dan kebetulan saya berada di bahagian depan, jadi nampaklah perjalanan tu. Kena tahu juga ya, waktu operasi train ini adalah dari jam 6.30 pagi hingga 10 malam setiap hari dan tiket boleh dibeli secara online dan juga di kaunter. Menurut sejarah, bukit ini dibuka pada tahun 1788 oleh Kapten Francis Light. Sebenarnya, selain daripada menaiki kereta kabel, bukit ini juga mempunyai beberapa laluan pendakian. Jadi kalau nak mendaki, bolehlah kat sini. Bukit Bendera ni memang menjadi tumpuan pengunjung terutama sekali pada hujung minggu dan juga cuti umum. Kebetulan pula masa saya pergi ni cuti sekolah. Jadi memang ramai sebenarnya pengunjung yang datang. Ini tak ramai ni, tapi kalau tengok yang beratur ataupun yang tengah berbaris nak balik tu nampak panjang tu. Dah nama tempat ni pun bukit kan. Jadi dekat atas ni memang banyaklah bunga-bunga tanah tinggi yang cantik-cantik tengok ni. Lawa. Tapi jangan pula gatal-gatal tangan nak petik bunga sebab tak boleh. Tempat ni luas tau. Lepas tu kalau nak jalan kaki sebenarnya tak ada masalah sebab sejuk. Tapi sebab masa suntuk, jadi kami ambil keputusan untuk menyewa bagi. Sesekali nanti pemandu bagi akan berhenti dan dia akan bagi peluang lah untuk kita melihat pemandangan bandaraya Georgetown ni daripada atas. Tadi saya duduk dekat belakang, yang ni saya duduk kat bahagian depan pula. Nak tengok view berbeza. Kadar suhu purata dekat atas bukit ni adalah antara 20 hingga 27 darjah Celsius. Jadi rasa nyaman je dekat atas ni. Sepanjang perjalanan memang banyak pondok rehat disediakan. Sesekali tu kan kita akan berselisih dengan bagi dan juga dengan mereka yang berjalan kaki. Okey, dekat sebelah kiri ni sebenarnya adalah restoran kopi. Saya tak pasti dia masih beroperasi lagi atau tidak. Kalau nak tahu, saya memang sengaja datang pada waktu petang sebab nak menyaksikan suasana waktu siang dan juga waktu malam dari atas bukit ni.
Boleh tengok keindahan bandar Georgetown menjelang senja. Cantik sangat kan? Masa saya datang ni sebenarnya ada sebahagian tempat yang ditutup sebab ada kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, bila dah menjelang malam, dah mula nampak lah lampu-lampu mula kelihatan. Nampak cantik kan? Dan bila malam aja, nampak ni. Kelihatan bandar Georgetown mula bergemelapan dengan lampu-lampu. Okey, kalau nak makan boleh pergi ke Medan Renung, Padang Kota Lama. Dekat sini ada banyak gerai-gerai makanan. Jadi beraneka jenis makanan boleh dipilih ikut selera masing-masing. Saya makan pas sembuh je. Banyak betul portion makanan ni. Jenuh juga nak habiskan. Kalau teringin nak beli jeruk madu pun ada gerai dekat sini. Macam-macam jenis jeruk tau yang ada. Bolehlah pilih mana yang berkenan. Lepas saja makan, kami terus bergerak menuju ke Padang Kota Lama, juga dikenali sebagai Esplanade Penang. Kawasan ini merupakan sebuah kawasan terbuka yang terletak di tepi laut. Berhadapan dengan tepi laut ni terdapat sebuah bangunan bersejarah yang dipanggil sebagai Fort Cornwall. Tempat ini memang meriah lah pada waktu malam dengan kehadiran pengunjung yang ingin bersantai-santai sambil menikmati pemandangan tepi laut. Kalau nak memancing pun boleh, ada yang memancing kat sini. Satu lagi tempat wajib singgah kalau datang ke Penang adalah Komta Penang, iaitu The Top Penang. Bangunan ini dibina pada tahun 1974 dan siap pada tahun 1988. Selain daripada pusat membeli belah, bangunan ini juga mempunyai menara setinggi 248.7 meter di mana terdapatnya banyak tempat hiburan menarik untuk sesi keluarga. Di bahagian atas ruang lega ini kelihatan dinosaur sedang berjalan dan ada juga dipamerkan patung manusia tertinggi di dunia pada saiz sebenar. Memang tinggi betul lah. Selain daripada itu, di ruang lega ini juga ada banyak permainan yang boleh dicuba. Tiket masuk boleh dibeli di kaunter dan kemudian tag akan diberikan dan perlu dipakai di pergelangan tangan. Seterusnya kami menuju ke Observation Deck dan Rainbow Skywalk. Sebelum naik lift menuju ke atas, pengunjung dapat melihat patung aktor popular bersaiz sebenar seperti ada kat sini ya. Ada Mr. Bean, ada Captain America, betul ada banyak lagi lah yang saya pun tak berapa kenal sebenarnya. Observation Deck terletak di tingkat 65 manakala Rainbow Skywalk di tingkat 68. Dekat sini, tag pada pergelangan tangan akan di-scan di laluan masuk ni. Dari sini, pengunjung akan naik lift menuju ke aras 65 terlebih dahulu, menuju ke Observation Deck.
Di sini pengunjung akan memasuki ruang The Top Theatre di mana penerangan berkaitan dengan bangunan dan juga informasi sekitar Georgetown akan ditayangkan. Penang Island, the Pearl of the Orient. Penang's best-known landmark, Komtar, was the tallest building in Asia, built in 1988, standing at a height of 200. Sebaik sahaja tirai dibuka, pengunjung akan dapat melihat pemandangan sekitar Georgetown yang cantik sangat daripada atas. Untuk yang ingin mencabar keberanian di tempat tinggi, dekat sini juga ada aktiviti berjalan di laluan terbuka dekat tepi bangunan ni. Dari observation deck ni boleh nampaklah sebenarnya laluan terbukanya. Saya ni jenis gayat, memang tak beranilah nak try. Waktu ni kelihatan seorang pekerja sedang menguji laluan dan peralatan. Rasa memang takjub betul lah dengan keberanian dia. Okey, jom kita saksikan kehebatan dan keberanian dia berada di tempat tinggi. Mengendalikan semua peralatan ini sebenarnya bukan mudah. Keberanian dan kecekapan mengendalikan peralatan memang sangat penting bagi memastikan keselamatan peserta semasa melakukan aktiviti ekstrim ini. Kerana jika tersilap sikit je, buruk padahnya. Masa ni, dia dah mula sedar yang kami sedang memerhatikan aksi dia menguji peralatan. Tengoklah, relax je dia dekat atas tu. Kalau saya memang dah tergetar-getar lah, semua benda dah saya dah pegang. Inilah peralatan yang akan digunakan untuk aktiviti ekstrim ni. Untuk yang berani, kalau nak cuba bolehlah. Yang ini package dia dan juga harga. Sebelum tu kena timbang berat badan dulu tau. Okey, seterusnya saya bergerak menuju ke arah 98 pula. Sebaik saja lift dibuka, terus nampak sebuah restoran. Dekat sini bolehlah kalau rasa nak minum ataupun nak makan, tapi harga dia agak kayangan lah. Dah lokasi dia dekat atas kayangan kan. Di sinilah letaknya Rainbow Skywalk. Memang warna-warni lah dengan warna pelangi tu. Ini pula adalah Curve Skywalk yang berlantai kaca. Bolehlah nak berjalan dekat atas ni. Kena berani tau. Lalu Curve Skywalk ni ibarat macam kita berjalan dekat atas awan lah macam tu sebab nampak bawah dia. Tempat seterusnya saya bergerak menuju ke galeri pameran pula. Ruang ni mempamerkan macam-macam koleksi yang comel-comel. Ada kereta antik kat sini. Lepas tu ada ukiran daripada kayu. Yang ni tengok kereta api ni yang dibuat daripada kayu. Kemudian yang ini nampak kuda, ada ayam pun diukir pada kayu. Nampak cantik dan unik.
Ada satu ruang yang luas dekat kawasan ini yang mempunyai taman permainan. Memang meriah sangat. Antara yang kami naik dekat sini adalah merry-go-round ni. Naik kuda yang bergerak. Macam funfair lah pula. Kenangan funfair pada zaman kanak-kanak dulu. Lepas tu kami masuk rumah hantu pula. Pastikan tag yang dipakai di pergelangan tangan tu tak ditanggalkan ya. Sebab setiap kali nak masuk memang kena scan dulu. Kalau hilang, kena beli baru. Lama aku. Pula aku nak menjerit. Selain daripada itu, ada banyak juga game-game lain yang ada kat sini. Memang sesuai sangat bawa anak-anak. Confirm lah diorang mesti enjoy punya. Okey, lepas je keluar daripada rumah hantu tadi, kami terus bergerak menuju ke Tag Dom Penang. Tempat ni merupakan sebuah kawasan seluas 40,000 kaki persegi yang mempunyai lebih daripada 120 pameran interaktif sains dan teknologi. Sebaik saja masuk, terus jumpa dinding ni yang bila kita sentuh akan nampak buih-buih. Okey, jom kita saksikan persembahan drone pula. Cage like a bird in the night. I know I'm changing. I know impossible. Impossible. We're sparking out fast, never quit and never stop. The rest of the fight look beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream. And we'll dream. Dekat sini juga ada dipamerkan jenis-jenis drone. Ada banyak jenis rupanya ya. Nampak ni. Ini pula adalah sejarah drone. Macam mana dia digunakan, mula digunakan dan hinggalah sekarang. Cuba cari. Macam mana nak fokus? Kat dalam menang. Macam mana?
Okey, lepas tu kami bergerak menuju ke Magic Mirror Maze. Tempat ni merupakan satu tempat di mana dindingnya diperbuat daripada cermin. Jadi nampak pantulan muka sendirilah dalam tu. Lihat diri sendiri di sini. Mencerminkan diri sendiri. Ah. Okey, faham? Madam, kau pecah madam. Siapa nak kacau cermin tu? Oh, nampak tu? Siapa yang nak kacau cermin tu? Sebenarnya Cermin ke madam? itulah kau tak, itu tak boleh lalu tu sebenarnya. Akhirnya setelah berlega-lega, berjaya pun keluar dari tempat ni. Okey, yang ini adalah Ocean Explorer. Di sini, pengunjung akan merasai pengalaman seolah-olah menaiki sebuah kapal selam menuju ke dasar laut. Isn't ocean vegetation beautiful? Yes. No. Wow! Lori Chin. Lori kat himah. Untuk dari bawah ibadat. Dia balik hari tu. Look, it's sea turtles. More exact, leatherback sea turtles. Once they're... Watch out! Dia bawa. He's really lucky. Kalau nak merasai pengalaman zaman dinosaur, bolehlah masuk ke Jurassic Research Centre. Tempat ini terletak di Aras 5 dan merupakan antara tarikan utama dekat sini. Kira macam kalau datang ke Komtar, wajiblah singgah. Waktu operasi tempat ni adalah jam 10 pagi hingga 10 malam setiap hari. Sebaik saja masuk ke ruang pameran, pengunjung akan dapat melihat sejarah penemuan rangka dan informasi mengenai aktiviti cari gali, tapak ekskavasi tulang dan juga rangka dinosaur. Ada banyak replika dinosaur dipamerkan di sini. Yang ni pula adalah replika anak dinosaur. Comel je kena dukung. Di ruang pameran terbuka ini pula ada dipamerkan spesies dinosaur yang telah wujud beratus tahun lamanya pada zaman dahulu pada saiz sebenar. Maknanya apa yang kita tengok ni, inilah rupa yang sebenar. Okey, dah lepas tengok dinosaur, kita tengok pula haiwan yang tinggal dalam air yang dinamakan sebagai butik akuarium. Tempat ini mula dibuka pada Februari 2018. Tempat yang berkeluasan 30,000 kaki persegi ini mempunyai 100 tangki ikan untuk menempatkan lebih kurang 150 spesies ikan air tawar dan juga ikan laut dalam. Tempat ini dibuka dari jam 10 pagi hingga 7 malam setiap hari, tetapi ditutup pada hari Selasa untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Ada macam-macam jenis ikan unik yang boleh dilihat kat sini. Tempat ni memang sesuai sangatlah untuk bawa anak-anak sebab anak-anak boleh belajar macam-macam jenis haiwan yang ada di dalam air ni. Long one. See, very long.
sini tu tak sangat. Nasib baik dia bergerak. Kalau tak memang tak perasan pun. Okey, seterusnya saya memasuki ruang Penang State Gallery. Di sini pengunjung boleh merasai pengalaman berada di kebanyakan tempat popular di Pulau Pinang, tapi ianya hanya di bawah satu bumbung sahaja. Antara tarikat utama di Penang ini adalah makanannya yang unik dan pelbagai budaya dan sejarahnya. Dekat sini ada dipamerkan peta Pulau Pinang. Untuk yang tak tahu lagi, sebenarnya Georgetown telah disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Di tepi dinding ni ada disenaraikan bangunan-bangunan bersejarah yang masih dikekalkan sebagai warisan sejarah di Pulau Pinang. Okey, satu lagi tarikan popular dekat Penang ni adalah durian. Jadi, kami bergerak menuju ke Museum Durian. Museum ini mempamerkan info yang berkaitan dengan gelaran Raja Buah, iaitu buah durian yang memang terkenal dengan saiz dan baunya yang unik. Bila masuk aja ke ruang pameran ni, pengunjung terasa seolah-olah berada dalam dusun durian tau. Durian merupakan buah tropikal yang berasal dari Malaysia, Brunei, Filipina dan Indonesia. Pada masa ini terdapat 30 spesies durian yang diiktiraf. Durian Musang King merupakan durian premium yang paling popular di Malaysia dan yang paling banyak dieksport ke luar negara seperti ke China, Amerika Syarikat dan Australia. Selain daripada itu, jenis durian lain yang popular adalah udang merah, tekka, sultan, blackthorn dan golden phoenix. Kalau dah sampai Penang, rugilah tak mencuba masakan yang popular iaitu nasi kandar. Jadi kali ini kami try makan nasi kandar dekat Hamidiyah Restaurant. Restoran ini mula beroperasi pada tahun 1907 dan memang sangat terkenal dengan menu murtabak dan nasi kandar. Memang ramai betul pengunjung dan portion makanan yang dibagi tu memang banyak betul. Jenuh juga nak habiskan. Kalau ada masa, singgahlah ke Pasar Chaurasta. Tempat ini merupakan sebuah pasar tertutup yang menjual pakaian, makanan ringan, cenderamata dan barangan runcit. Pasar ini beroperasi setiap hari bermula dari jam 6.30 pagi hingga 6 petang. Antara oleh-oleh yang popular dekat Penang ni adalah jeruk madu Pak Ali. Sebenarnya selain daripada beraneka jenis jeruk, tempat ini juga menjual pelbagai jenis makanan ringan lain seperti keropok, kuah rojak, kekacang dan banyak lagi. Satu lagi tempat legend yang ada dekat sini adalah Ais Tingkap Penang. Tempat ini terletak di sekitar Pasar Chaurasta dan merupakan gerai air minuman yang sangat popular. Gerai minuman ini beroperasi setiap hari bermula jam 11 pagi hingga 7 petang. Gerai ini sebenarnya telah beroperasi pada tahun 1919. Memang ada tertulis dekat cawan ni. Legend betul lah. Sekian saja perkongsian jalan-jalan makan angin di Penang dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.